Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat pagi. Kita temu lagi untuk sesi yang terakhir dalam perbincangan tulis tesis untuk bab demi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Macam hari itu kita dah bincangkan tentang aspek alignment ni penting di bab 1 untuk mengkaitkan tiga perkara penting, tiga watak paling penting lah. Yang tiga serangkai itu iaitu problem statement, objective dan research question ataupun daripada research background sendiri, dari research background, problem statement, objective, research question dan hypothesis. Okay, dekat sini nanti saya akan explain sebab saya akan ada bermain dengan color, bermain dengan garisan. Jadi setiap garisan dan color itu untuk kita memudahkan kita faham. Jadi garisan dengan color tu akan mencerminkan perkara sekarang dan akan datang, dan juga color-color tu membezakan okey ni color ni untuk bab 1, color ni bab 2, color ni bab 3 dan bab 4, bab 5 dan seterusnya. Okey, saya tunjukkan color tu supaya kita boleh faham. So kita tengok bahagian-bahagian penting dalam bab 1. Okey, ini saya lukis gambar dalam sini So ni bahagian pengenalan dalam bab 1. So antara bahagian yang terpenting adalah research background. Okay, problem statement dalam gambar piramid tu semakin lama semakin, maksudnya ni awal bab sampai ke akhir bab lah maksudnya. Problem statement. So yang ni jalan sekali, research objective, research question dan hypothesis. Sebab ada orang bidang engineering, bidang sains, dia ada research objective saja. Ada orang dalam bidang biasanya kuanti dan kuali, dia ada objektif dan research question. Dan bagi orang kuantitatif dia ada extra, iaitu ada hypothesis. Okey. Kemudian dia ada kepentingan kajian dan juga dia ada limitasi kajian. Kepentingan kajian adalah significance of the study. Kat sini biasa nama penuh dia scope and limitasi kajian. Okey, kita kena go through. So sekarang ni kita nak buat alignment. Kenapa research background ni penting juga alert kan dekat research background ni. Dia bukan lepas tulis kat latar belakang, okey tutup dah. So, dia ada magnet atau current dia dekat bahagian-bahagian lain. Okey, saya ceritakan bahagian ni. Jadi bahagian ni kita maksudnya kita buat ulang kaji, kita buat sekali macam secara summary dia, apa itu penulisan tesis daripada bab 1 sampai bab 5. Jadi kita ambil masa lebih kurang sejam lebih, target sejam untuk kita selesaikan 5 bab ni. Okey. Kalau kita tengok latar belakang kajian, kalau you masih ingat lagi perkataan mudah saya gunakan untuk latar belakang ni adalah isu-isu yang relevan. Saya tak nak tulis isu-isu yang umum, kadang-kadang tersasar. Jadi saya tulis isu-isu yang relevan. Jadi research background ini sangat penting dalam problem statement. Sangat penting dalam problem statement. Jadi maksudnya tanpa ada research background, kita tak boleh buat problem statement. Jadi semasa nak buat problem statement, kita kena tahu juga apa kita punya research background. Kita kena tahu juga kita punya research background. Jadi kalau penyataan problem statement ni kan adalah masalah dalam penyelidikan. So macam mana masalah penyelidikan ini berlaku? Bagaimana masalah ni timbul? Sebab ada isu je. Ada isu-isu relevan yang dibekalkan oleh research background. Jadi research background sangat ada align-nya dengan problem statement. Okey, di sini ada tiga ni, research objective, research question dan hypothesis. Walaupun kita tahu pembangunan objektif tu datang daripada problem statement, datang research question ni datang daripada problem statement, hypothesis ni pun datang problem statement, cuma beza dia research question daripada objektif kepada problem statement. Jadi kalau ikutkan saya, objektif, research question dan hypothesis ni sangat bergantung pada research background. Special sikit dekat bab 1, walaupun kita merujuk pada problem statement, sedikit sebanyak kita kena ingat juga apa yang poin-poin penting dekat research background. Sebab bila kita nak, contohlah tengah nak buat problem statement, tengah nak buat objektif. Bila kita nak buat objektif, kita rasa macam problem statement ni ada benda yang kena tambah baik. Jadi bila tambah baik, dia kena tengok balik research background. Jadi proses tu proses penambahbaikan. Jadi bila buat research question, kita merujuk pada research objektif. Tapi ada macam benda yang macam boleh lagi ni. So bila ada berlaku perubahan, dia akan ganggu dekat problem statement, dia akan mengganggu juga dekat research background. Jadi research background ni secara indirectly, research background secara indirectly akan memberi kesan kepada objektif dan memberi kesan juga dengan hipotesis, tetapi problem statement adalah direct. Jadi problem statement memberi kesan secara direct kepada research background.
Tetapi objektif, research question dan hipotesis memberi kesan secara tidak langsung kepada research background. Okey, itu bab 1. Kita pergi pada bab 2, overview. Kan kita bincangkan, saya kata okey, sebelum kita nak bincang teori, kita boleh tulis overview. Maksudnya hari tu dekat research background dekat bab 1 tak boleh tulis banyak-banyak. Ulangan balik, research background berada dekat bab 1 tu. Dan bab 1 nama dia pengenalan. Jadi tak boleh cerita banyak sangat. Jadi kita mungkin cerita beberapa citation pilihan. Citation utama saja untuk kita tuliskan isu-isu yang relevan tadi. Walhal banyak lagi isu-isu lain. Jadi perkembangkan research background kepada overview dalam 2.2. Kalau tak cukup boleh buat lagi 2.3 dan sebagainya. Ada beberapa kajian termasuk kajian saya punya PhD, saya buat extension research background ni jadi bab 2 khusus. Jadi literature review di bab 3. Jadi terpulang sama ada nak jadikan satu bahagian dalam 2.2 atau research background ni kita boleh buat satu lagi chapter dekat bab 2 dan bab 3 jadi literature review. Okey, itu bahagian yang penting. Yang ni direct. Research background tu kena ada extension dekat overview 2.2 ataupun satu lagi chapter. Buat khusus untuk bab 2 untuk bahagian overview saja. Okey. Kemudian dalam literature review, okey, kat sini saya nak beritahu color warna pink ni merujuk bab 1. Kalau saya guna warna pink ni, semua warna pink kat sini adalah bab 1. Kalau warna biru ni merujuk bab 2. Warna biru bab 2, okey. So sekarang ni yang bab 2 yang keduanya adalah bila kita nak buat dekat bab 2 kan saya kata kita kena mengumpul literature review atau maklumat yang menjawab setiap kita punya objektif kajian. Okey, sepanjang kita nak menulis kita punya literature review menjawab setiap objektif, kita kena membayangkan problem statement dan research background juga. Sepanjang kita nak buat contohlah 2.8, 2.9, 2.8 merujuk literature review untuk research objektif nombor 1. 2.9 untuk research objektif nombor 2. 2.10 untuk objektif kita nombor 3. Jadi tak kisahlah kita pakai research objektif ke, research question ke ataupun nak menggunakan hipotesis. So ketiga-tiga itu perlulah merujuk kepada research background juga secara indirectly. Direct dia kepada objektif dan research question, tapi secara indirectly kita kena tengok juga problem statement dan research background. Okey, kemudian perbincangan. Patutnya saya kena koma kat sini. Perbincangan. Jadi bab perbincangan tu, bab method tak apalah. Bab method kita tak merujuk pada research background. Okey, dia jauh sikit. Jadi saya tak tulis ni bagian method. Tapi perbincangan. Bila you nak buat perbincangan, saya katakan tadi kita dah bincangkan 2 hari ni cerita bab perbincangan. So perbincangan tu bukan hanya membincangkan dapatan kajian. So bila bincang, cuba bincang buka balik research background. Apa poin-poin penting dekat research background tu boleh kita masukkan dalam penulisan dalam perbincangan kita. Jadi perbincangan tu kena ada penting juga yang kena relate dengan research background. Kemudian bab 5, okey, perbincangan saya letak color lain supaya nak nampakkan keyword lain. Jadi sumbangan dekat bab 5, contribution tu, bila nak buat contribution tu, sumbangan kita mampu menyelesaikan isu. Kan? Apa kalau buat sumbangan kalau tak boleh nak selesaikan isu? Maksudnya tadi kalau apa saja yang isu yang kita buat kat research background tadi tu ingin dilunaskan dalam penyelidikan ini. Jadi macam mana yang dilunaskan yang terakhir tadi dalam bahagian sumbangan dan dapatan ini dapat memberi penjelasan kaitan dia dengan research background. Jadi nampak kat sini betapa penting research background ni kepada problem statement, research objektif, problem statement direct, research objektif, research question dengan hipotesis secara indirectly, overview secara direct, literature review ke arah menjawab objektif dan research question secara indirect, perbincangan secara direct, sumbangan pun secara direct. Jadi nampak perkaitan mereka ni dalam penghasilan research background, malah bila kita nak buat overview, perbincangan, sumbangan pun kena pertimbangkan research background. Okey, yang kedua adalah problem statement. Dan kita dah jelas tadi, problem statement terhasil pembentukan penyataan masalah terhasil daripada isu-isu yang relevan. Tapi problem statement secara direct akan memberi kesan kepada pembentukan objektif. Objektif tak akan dapat laksana selagi problem statement tak ada. Dan kita pun kalau dah ada problem statement, kita nak pastikan alignment yang berlaku dalam problem statement dengan research objektif.
Okay, begitu juga dengan research question, walaupun research question terbentuk pada research objektif, tetapi sedikit sebanyak kita kena fikir ada indirect juga dengan problem statement. Jadi research question memang menjawab juga problem statement. Begitu juga dengan hypothesis. Okay, sepanjang kita buat literature review, lagi-lagi literature review di bahagian yang akan menjawab, mengumpul maklumat yang bagaimana kajian-kajian lepas boleh menyelesaikan ataupun kajian-kajian lepas yang telah mengkaji ada perkaitan dan persamaan dengan research objektif dan research question kita. Jadi apa literature review itu dah dikumpulkan oleh kajian lepas, sedikit sebanyak dalam minda kita selalu fikir apa saja perbincangan kita dalam literature review dalam menjawab research objektif dan research question, dia perlu mendasari juga problem statement. Dengan bincang-bincang kita apa sebenarnya aku punya problem statement Jadi the way nak cerita tentang literature review menjawab objektif dengan research question pun berpaksikan dengan problem statement. Jadi betapa isu-isu ataupun isu pula sebenarnya, apa fakta-fakta penting dalam problem statement tu diambil dan dibincangkan dalam literature review. Okey, RD, saya banyak guna short form kalau RO adalah research objektif, RQ adalah research question, RD adalah research design. Research design adalah bab 3. Jadi warna purple ni adalah bab 3. Jadi problem statement ni sangat penting nak bangunkan research design. Kita nak bangunkan research design kalau kita nak ceritakan kita ada filosofi. Kita ada approach. Ingat tak kita belajar research onion tu, gambar bawang tu. Kita ada filosofi, kita ada research design. Filosofi, kita ada approach. Lepas tu kita ada choice. Maksudnya nak pilih pakai mono method ke mixed method, multi method. Kemudian kita ada strategi penyelidikan. Yang banyak tu nak pakai case study ke, actual research ke, survey ke, eksperimen. Okey, kemudian baru kita bincangkan dari interparty of longitudinal ataupun cross sectional dari segi apa nak gunakan apa dari segi tempoh masa, baru kita bincang teknik, soal sidik ke, interview dan sebagainya. Itu adalah research design. Okey, kemudian cerita dalam metodologi. Memang kita tahu ini adalah metodologi, tapi saya nak masukkan juga metodologi, nak bagi you all faham metodologi adalah perkara-perkara lain. Contoh apa yang kita nak cerita secara umum. Jadi metodologi itu sendiri bergantung pada problem statement. So kita nak tahu method yang kita gunakan, method yang kita nak guna tu berkaitan dengan problem statement. Okay. POSA ni maksudnya populasi and sampling. So kita nak buat nak tentukan populasi, kita kena tahu orang ni unit analisis kita siapa yang kita nak kumpul data daripada siapa, dan data tu boleh diperolehi daripada nak boleh menjawab problem statement. Jadi siapa memilih sampel, memilih populasi sangat penting dalam menjawab problem statement. Kemudian adalah kesahan dan kebolehpercayaan. KK ni maksudnya kesahan dan kebolehpercayaan. So nak buat ujian validity dengan kita punya reliability, sedikit sebanyak memang akan terkesan kepada kita punya problem statement. Jadi bila nak buat kesahan dan kebolehpercayaan ni, kita buat kesahan kebolehpercayaan ni sebenarnya di akhir nanti kita boleh jawab ke problem statement. Jadi secara indirectly memang ini akan memberi kesan juga pada problem statement. Jadi kesalahan pada kesahan dan kebolehpercayaan ni sedikit sebanyak akan mengganggu dalam situasi dekat problem statement. Okey. Kemudian dapatan, dapatan memang betul. Kalau walaupun dapatan ni kita menjawab merujuk pada objektif, tetapi dapatan itu sendiri kita akan bila nak menerangkan pemilihan perkataan untuk menerangkan, kita cuit-cuit juga apa perkataan yang ada ataupun masalah-masalah yang dinyatakan dalam problem statement. Begitu juga analisis, walaupun analisis memang kita akan ni terbalik patutnya analisis dulu baru dapatan. Nanti saya betulkan balik slide ni Patutnya analisis baru dapatan. Analisis dan dapatan walaupun kita merujuk pada objektif, kan kita bincang tadi objektif datang daripada problem statement. Jadi nak tak nak memang dia ada kaitan dengan problem statement. Okey, perbincangan juga bila nak bincang buka balik problem statement, dia problem statement itu cakap perkataan ni. Ambil perkataan itu buat dalam perbincangan dan begitu juga sumbangan ni sangat penting. Adakah sebenarnya sumbangan kita tadi dah boleh menjawab problem statement. Jadi bahagian-bahagian ni sangat-sangat penting lah untuk kita pasti bila nak buat problem statement kena ingatkan ni kita punya current kita. Magnet kita semua ada kaitan dia. Okey. Nanti tak apa sebab you all first try dalam slide ni. Nanti saya ada beberapa perkara yang saya nak tambah baik dalam slide ni, saya bagi slide yang baru. Okey. Saya pun tak bagi slide lagi nanti saya betulkan sikit, nanti saya bagi baru. Alright. Kemudian research objektif dengan research question dan hipotesis saya jalan sekali lah. Sebab tu kan saya tulis kat sini balik research question dengan hipotesis sebab yelah ada orang pakai research objektif, ada yang pakai research question, ada yang pakai hipotesis. Okey. Bila nak bangunkan research objektif, memang mengaitkan dengan research question. Jadi research question datang daripada research objektif.
Sama juga, hipotesis datang daripada research question. Kalau tak ada research question, tak ada research objektif, hipotesis tak dapat dibangunkan. Okey, yang ni paling penting. Nak dalam bab 2 kita ada teori dan konsep. Kan? Jadi teori adalah asas ilmu yang utama. Ingat lagi kita punya definisi. Teori adalah asas ilmu utama. Tak kisahlah nak pakai teori ke, nak pakai model ke. Nak pakai model, pastikan dia model utama kajian. Maksudnya model itu yang memandu kajian. Jadi apakah yang memandu kajian? Sama ada teori ke, model ke, praktis ke, prinsip ke, fundamental, tapi dipanggil utama. Okey, konsep. Konsep adalah maksud sokongan kepada utama tadi. Tak kisahlah, ada juga teori konsep. Jadi teori, you pakai teori, kat konsep pun pakai teori. Kenapa ini namanya teori sokongan? Itu namanya konsep. Okey, boleh model dan lain-lain. Jadi penentuan teori dan konsep juga sedikit sebanyak memberi kesan kepada kita punya objektif. Jadi kenapa teori? Teori sesuai untuk objektif ni. Okey, kenapa kita bangunkan konsep ni? Konsep ni sesuai dengan kita punya objektif kajian. Jadi objektif kajian ni memang sangat penting lah untuk semua bab sebenarnya. Okey. Jadi dalam penentuan, walaupun tema ni awal untuk dibincangkan dalam kualitatif, tapi sebenarnya kalau kita ternampak bayangan dalam minda apakah tim yang nak kaji, jadi kita berpaksikan juga dengan jangkaan tema. Tema pinjaman ni panggil. Begitu juga dengan kuantitatif, memang kita ada dimension lah, ada factor lah, atau nama lain dia, atau nama spesifik dalam analisis kita panggil pemboleh ubah. So kita ada pemboleh ubah dan tema ni. So pemboleh ubah dan tema ni sangat main peranan dalam penentuan, dalam memastikan pemboleh ubah dan tema ni bertepatan dengan research objektif, research question dengan hipotesis. And kalau hipotesis mention dengan tema tu, tapi dalam kita punya dalam kita punya literature review tidak ada pemboleh ubah tu, macam tak kena lah. Dan begitu juga kita, ini memang wajib lah, memang kita punya literature review yang menjawab research objektif dengan research question. Kat sini pun dah jelas, literature review yang menjawab objektif dengan research question terang-menerang memang ada kaitan dengan research objektif, research question dan hipotesis. So membangunkan research design juga sangat dipengaruhi oleh hipotesis. Kan kita dah bincangkan kan, contohlah dalam kuantitatif, dia punya konsep filosofi dia kan objectively. Kan kita kena testing hipotesis. Jadi research design ni memain peranan dalam penentuan research objektif, research question dan hipotesis. Okey, metodologi. Kita nak pakai metod apa? Maksudnya metod, macam-macam metod. So metod secara langsung memang ada kaitan dengan objektif. So kenapa kita pakai metod ni? Sebab nak jawab objektif nombor 1. Kenapa pakai metod ni? Sebab objektif nombor 2. Okey, populasi dengan sampling sangat penting. Contohlah nak jawab objektif nombor 1, kita kena gunakan analisis ni. So analisis ni perlukan data sebanyak 100 orang. Jadi perkiraan size sampling sangat penting dan bilangan populasi siapa sangat penting bagi menjawab objektif research question dan hipotesis. Okey, kesahan dan kebolehpercayaan pun sangat penting. Okey, kalau katakan objektif nombor 1 tu adalah gunakan survey kuantitatif, jadi kita kena buat kaedah kesahan untuk soal sidik menggunakan kaedah kuantitatif. Jadi kesahan dan kebolehpercayaan KK ni pun sangat penting dalam research objektif dan research question. Okey, kemudian analisis. Okey, bila kita nak laporkan dalam tesis, analisis dan dapatan, saya sekali analisis dan dapatan ini perlulah menjawab, merujuk. Kita kena buat section. Kita maksudnya kena letak 4.2, 4.3, 4.4 merujuk susunan objektif atau research question ataupun hipotesis. Jadi kita buat analisis 4.2 merujuk pada objektif nombor 1. 4.3 objektif nombor 2. Jadi ikut sequence. Jadi analisis dapatan memang berhubungan langsung dengan objektif dan research question. Okey, biasa nak buat perbincangan pun kita berpandukan dia orang juga. Jadi perbincangan pun kena susun 4.2 merujuk perbincangan menuju objektif nombor 1. Begitu juga dengan sumbangan. Bila nak buat sumbangan ni kan kita dah bincangkan tadi, ada dalam bentuk theoretical, bentuk methodological, bentuk empirical dan practical. Sedikit sebanyak kita nak pastikan dia dapat semua tu daripada objektif. Kerana dapat sumbangan tu sebenarnya daripada objektif. Tanpa ada objektif, sumbangan itu tak dapat dikeluarkan. Jadi sumbangan ini juga berhubung dengan kita punya research objektif dan research question. Okey. Next, kita pergi dalam bab 1 ada kepentingan kajian. Kepentingan kajian ataupun significance of the study ni, saya ingatkan balik kita punya template. Kalau you masih ingat, dalam template tu saya tulis TMEP. Theoretically, methodologically, empirically dengan practically. Saya guna balik TMEP tu. Jadi kita tahu kepentingan kajian ada 4 perkara tu. Jadi theoretically tu ni lah teori dan konsep.
Pun boleh ubah tema, nak menjawab literature review, menjawab research objective dan research question tu, ini semua kategori theoretical. Jadi kita ada kaitan. Jadi bab kepentingan kajian kita dalam bab 1 tu ada mengaitkan dengan theoretical. Yang kedua, metodologi. Kepentingan kajian sangat berkait dengan metodologi dari konteks research design, dari segi metodologi. Saya sebenarnya nak tulis metodologi je, tapi saya saja keluarkan pecah research design, metodologi, populasi and sampling, kesahan dan kepercayaan ini sangat berkait dengan metodologi. Kerana metodologi merupakan komponen dalam kepentingan kajian. Okey, ini empirically ataupun dapatan ataupun finding ataupun result. So empirically ini sangat penting dalam konteks analisis dan dapatan. Analisis dan dapatan ini merujuk kepada empirically. Begitu juga dengan perbincangan. Jadi analisis, dapatan dan perbincangan. Okey. Kemudian kepentingan kajian dekat practically. Practical ni lebih kepada sumbangan, kan, beri implikasi secara praktikal. Jadi sumbangan dia, kita nak cerita sejauh mana sumbangan dari sudut praktikal kepada kerajaan, industri dan sebagainya, dia sikit banyak dalam kepentingan kajian. Kepentingan kajian akan kita dah mention, kepentingan kajian kena cerita juga kan, kita beri manfaat kepada siapa, jangkaan manfaat daripada siapa, so dia align kat sini. Jadi kepentingan kajian memang berhubungan langsung dengan sumbangan, sebab apa yang tertulis dalam kepentingan kajian adalah hampir sama dengan sumbangan. Cuma sumbangan dia extend lebih besar sebab result dia dapatan dah ada. Kepentingan kajian dapatan belum ada. Jadi ni memang kita jelas kat sini adalah nak tunjukkan bahawa perkaitan. Okey, saya nampak idea sebenarnya. Saya nak upgrade slide ni supaya saya nak tandakan mana satu yang berhubungan secara direct, mana satu hubungan yang secara indirectly. Okey. Kemudian limitasi kajian. So limitasi kajian kat sini merujuk kepada problem statement juga. Jadi sebab tu saya tulis ni STM. STM maksudnya scope, theoretical and methodologically. Jadi biasanya dalam limitasi melibatkan theoretical dengan methodologically. Jadi saya tambah sikit scope sebab kita biasa dalam bab 1 kita memang ada mention scope. So limitasi kajian dari scope and limitasi. Jadi saya masuk juga STM tu scope. Jadi limitasi kajian tu macam mana terjadi problem limitasi kajian tu dalam bab 1, dia berkaitan dengan problem statement, research objective dan research question. Apa yang kita tetapkan dalam problem statement, objective, research question dan hypothesis ni memberi kesan kepada kajian. Yalah, kita buat kajian sebab nak menjawab semua ni. Jadi banyak lagi research boleh buat, tapi kita tak boleh buat benda lain sebab kita ada limit. Sebab kita pastikan research kita sekadar untuk menjawab objektif, research question dan hypothesis. Okey. Nombor 2 adalah teori dan konsep. Dalam research teori banyak, konsep banyak. Tetapi bagi nak pastikan bahawa kita punya tujuan bahawa penyelidikan ni dapat siap pada tempoh, hanya teori yang bertepatan, yang bersesuaian dengan kajian saja dia akan digunakan. Sebab tu ada wujudnya limitasi. Jadi perkara ni, teori konsep ni, dia masih dalam konteks theoretical. Okey, kemudian pun boleh ubah tema. Ini pun takkan nak pakai 100 tim. Ataupun nak pakai banyak sangat IV dan DV. So ada limitation juga bilangan IV dan DV dan juga jangkaan tim akan wujudnya limitasi. Begitu juga dengan perbincangan kajian lepas. Kenapa tak banyakkan lagi muka surat perbincangan research objective, research question? Sebab kita tak boleh nak masukkan bahagian-bahagian yang di luar daripada skop. Jadi hanya merujuk pada untuk menjawab research objective dan research question saja yang digunakan untuk kat sini. Okey. So yang ni dekat method, research design, metodologi, populasi, sampling, kesahan, kepercayaan dan analisis. Termasuk sekali dengan analisis lah. Okay, dah sama macam template kita masukkan method dengan analisis. So kat sini berkaitan dengan methodological. Ternyata lah limitasi sangat berkait dengan theoretical dengan methodological. Yalah kita ada research design, ada limitation. Kita tak boleh nak buat panjang proses dia. Kita sampai step sampai 10 je contoh. Tak boleh buat sampai step 20 sebab 10 dia dah boleh jawab semua objektif. Jadi aspek metodologi, kita tak boleh pakai banyak metod. Saya pakai survey, cukuplah survey untuk jawab objektif. Saya tak pakai eksperimen, saya tak pakai case study and populasi and sampling. So kita pun ada limit. So kita tak boleh nak gunakan semua. And kalau kualitatif kita gunakan partisipan, sikit je jumlah dia. So kita ada kaitan dengan kita punya limitation.
So buat kesahan dan kebolehpercayaan. Kalau nak bincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ni macam-macam, ada banyak. Jadi kita hanya gunakan sebahagian, maka wujud limitasi. Begitu juga analisis, ada pelbagai kaedah, pelbagai software dalam analisis, jadi mewujudkan limitasi. Kan? Ada dalam slide ni ada yang saya nampak ada error-error sikit, contoh koma lah sebagainya. Dan color, dan saya nak buat line-line sikit supaya you faham bila limitasi ni dia berkait secara direct dan yang berkait secara indirectly. Nanti saya nak buat line lah sikit, saya nak tanda supaya boleh bezakan. Kalau saya buat sini, maksudnya ini secara direct. Kalau yang macam ni, secara indirectly. Okay? Jadi kita dah faham dah bab pengenalan ni, betapa bab pengenalan ni penting. Dan kenapa saya selalu cakap yang bab pengenalan ni penyelia baca berapa kali, penilai baca beberapa kali, sebab the way dia nak faham keseluruhan tesis, dia kena betul-betul faham berkaitan dengan bab satu. Jadi kita faham dah. Jadi kena ingat betapa pentingnya bab satu ni alignment. So alignment tu tak semestinya dia melihat ke depan, malah kita maksudnya kalau menembak anak panah bukan hanya hubungan nak tembak dia je, anak panah tuju dia dan masa-masa dia kena tuju dia. Contoh dia kan, research background penting untuk kita pastikan dapat membangunkan problem statement. Dan problem statement tembak kita pula. Aku pula nak buat problem statement, aku dah double check balik apa kau buatkan research background. Jadi dia timbal balik. Ni konsep dia sekarang ni, kalau kau buat alignment dia kena timbal balik. Dan dia ada satu lagi, dia maksudnya dia maksud secara direct and indirectly. Itu kena faham, bila nak buat alignment kita panggil ada proses timbal balik dan juga proses direct dengan indirectly. Okey, kita masuk yang bab seterusnya adalah bab 2. Okey, kita masuk dalam bab 2. So bab 2 ada saya susun macam ni. Saya susun ada beberapa perkara, 4 bahagian besar dalam literature review, iaitu overview. So kita ada teori dan konsep. Okey, kena ada pun boleh ubah. Minta maaf saya nak tunjuk kat sini sebab dalam nak bangunkan color merah kat tepi tu, theoretical framework, conceptual framework dengan research framework. Saya ulang balik, TF tu theoretical framework, CF tu conceptual framework, RF tu research framework. Jadi saya takut you are confused. Jadi perbincangan hanya pada teori tu akan jadi theoretical framework. Tapi conceptual framework bukan boleh ubah dengan tema saja sebab dia libatkan konsep juga. Jadi sebab tu saya colorkan konsep tu warna kuning supaya bahawa color kuning tu merujuk kepada conceptual framework. Jadi theoretical framework teori je. Konsep boleh ubah tema tu akan jadi conceptual framework. Kita pun dah belajar part 2 kan, macam mana saya formulasikan conceptual framework. Conceptual framework sama dengan theoretical framework plus konsep plus boleh ubah tema, jadilah conceptual framework. Last sekali adalah RF, adalah research framework. So research framework formula dia TF campur CF campur dengan perbincangan literature review menjawab research objektif dan research question, jadilah research framework. Okey, jadi dekat sini kita nampak bagaimana, jadi kita bincangkan tadi pasal framework, kerangka tadi. So kat sini kita nak bincang yang berkaitan dengan apa yang harus kita tahu pasal alignment antara overview. Okey, kalau kita tahu overview secara direct dia memang ada kaitan dengan research background. Memang ada kaitan dengan research background yang macam saya sebutkan tadi, research background ada hubungan langsung dengan overview 2.2. Jadi kita tahu overview ni dekat 2.2, maksudnya bahagian yang kita cerita sebelum masuk teori. Jadi bahagian overview sebelum masuk teori ni memang sangat berhubungan langsung dengan research background. Okey. Dan bahagian overview ni yang kita cerita ke overview ni tadi akan berkait dengan kita punya kat bawah ni nanti. So bila nak buat perbincangan kajian lepas untuk menjawab research ni salah eja ni bukan RP RO sebenarnya. LR research objektif dan research question ni dia sangat berkait dengan overview tadi kat atas. Sebab tu saya tulis kat sini juga dia berkaitan dengan literature jawab research objektif dan research question. Jadi bahagian ni. So nanti kalau kita nak buat perbincangan, pun dah macam apa lagi aku nak bincang Tengok balik dekat overview ni. Mungkin ada poin-poin penting dekat overview ni kita boleh keluarkan sebagai untuk buat perbincangan kita dalam bab 4 nanti. Kan, ataupun 45 perbincangan. Dan sumbangan, sebab kita dah cerita dah overview latar belakang dekat industri ni apa dia buat, apa kelemahan dia, apa yang kurang, apa dia kuat.
So kat situ sumbangan kajian kita memang sangat dekat dengan overview kat sini. Kalau kata kita cerita pasal sumbangan kita pada industri, kena cerita industri itu dekat overview. Kalau kata sumbangan kita dengan pada kerajaan, ada cerita pasal overview ni, cerita pasal kerajaan. Jadi sumbangan memang kaitan secara langsung, perbincangan juga berkaitan dengan secara langsung, RB pun berkaitan dengan secara langsung, dan research objektif dengan research spesial juga berhubungan secara langsung. Maksudnya aku dah start ni dekat nak tulis perbincangan. Jadi kita tengok balik overview. Bukan kita copy paste lah, oh point tu aku dah highlight. Bagus juga dekat bahagian aku highlight perkara ni juga. Sebab perkara ni pun berkaitan dengan objektif pun. Jadi dia kita kena buat literature review menjawab research objektif dan research question, nanti nampak line. Yang ni RB ni RO sebenarnya, nanti saya betulkan balik. Kita pergi yang kedua, teori dan konsep. Orang nak bangunkan teori dan konsep ni, dan juga nak bangunkan theoretical framework dan conceptual framework ni. Apa perkara yang dia kena ambil tahu? Yang pertama adalah problem statement. Betul tak teori yang kita pakai ni boleh jawab problem statement? Betul tak teori yang kita pakai ni boleh jawab research objektif, research question dan hipotesis? Jadi perkara ni memang sangat alignment kita kena tengok. Dan adakah teori dan konseptual ni tadi kita bincang balik dalam literature review berdasarkan kajian lepas menggunakan teori Ahmad. Nampak tak? Teori Ahmad, kita nak pakai teori Ahmad. Jadi perkara teori Ahmad tu disebut balik dalam perbincangan literature yang ke arah research objektif dan research question. Kemudian nak buat research design, kita nak study. Kita nak pakai research design ni. Ada tak sebelum ni orang buat kajian pakai teori tu, pakai research design ni? Jadi walaupun benda ni jarang orang buat ataupun tak terfikir orang nak buat, tapi sebenarnya ada perkaitan secara indirect bahawa research design itu sendiri berpaksikan pada problem statement. Jadi boleh buat perbincangan bila kita start dekat research design tu, kau sebenarnya problem statement kau apa Oh, patutlah kita salah bangun research design. Kebanyakan problem statement macam kau tu kita pakai research design macam ni. Nampak? Jadi research design tu dapat memberi kesan juga kepada kita punya teori. Sorry, saya sebut problem statement tadi. Dia teori sebenarnya. Kesan juga kepada pemilihan teori tu memberi kesan pada research design. Begitu juga dengan metodologi. Sebab kita nak tahu, okey, kajian-kajian lepas yang gunakan metodologi ni pakai teori apa? Ataupun nak beritahu adakah metodologi ini pernah digunakan bagi kajian lepas yang menggunakan teori A. Jadi metodologi pun ada kaitan juga. Okey, sama juga dengan populasi dengan sampling. So kebanyakan orang gunakan teori ni buat kuantitatif. Contoh kuantitatif. Biasa kuantitatif gunakan teori ni kebanyakan range sampel dia berapa? Siapa populasi dia? Siapa unit analisis? Jadi populasi dengan sampling termasuk dengan unit analisis sekali So unit analisis sama ada individu ataupun organisasi. Kemudian tengok teori dan analisis. So bila kita nak buat analisis pun kadang-kadang kita tengok juga teori. Tapi tak adalah cerita dalam analisis tu gunakan teori apa. Tidak. Tapi analisis tu sedikit sebanyak. Kalau orang gunakan teori A ni dalam kuantitatif, dia pakai analisis ni. Jadi pemilihan analisis juga sedikit sebanyak secara indirectly bergantung kepada teori dan konsep. Okey, dapatan. Dapatan memang kena sebut. Dapatan kena sebut, lagi-lagi perbincangan. Tapi dapatan ni kadang-kadang dia sebut secara umum je. Tapi perbincangan memang kena sebut. Okey, berdasarkan perbincangan, berdasarkan kajian lepas yang turut menggunakan teori A. Jadi perbincangan memang betul-betul ada kaitan dengan teori dan konsep. Jangan lupa dekat bahagian perbincangan untuk mengaitkan dengan teori. Begitu juga dengan sumbangan. Sumbangan kita ada sumbangan theoretical. Apa benda yang sebenarnya kita extend daripada teori yang kita nyatakan dalam bab 2. Jadi perbincangan dan sumbangan tu sangat main ketara. Jadi kat sini nanti saya akan bantu you all. Nanti saya buat line lah supaya you all tahu nanti kalau color line macam ni maksudnya dia berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau tanya saya, perbincangan memang berhubungan secara langsung. So dalam perbincangan kita akan sebut lagi teori. Mana lagi hubungan secara langsung? Dalam research LR, research menjawab objektif dengan research question tu, dalam literature menjawab research objektif research question, kita jumpa kajian lepas yang pakai teori tu, kita sebut teori tu. Jadi itu bahagian secara langsung. Jadi keseluruhan itu ada beberapa elemen dalam tesis yang terkesan dengan pemilihan teori dan konsep secara langsung ataupun tidak langsung. Okey, pemilihan pemboleh ubah tema dan sebagainya. Dia datang pada research objektif, research question dan hipotesis. So dalam research objektif kita dah beritahu kajian kita akan melibatkan factors ni, elemen dan sebagainya. So dalam factor dan elemen tu ada pemboleh ubah. Jadi kalau tak ada factor dan elemen yang dinyatakan dalam objektif, macam mana kita nak decidekan pemboleh ubah itu? Begitu juga dengan teori. Sebenarnya dalam teori itu ada elemen dan dalam elemen itu dijadikan sebagai pemboleh ubah. Jadi teori dan konsep ni memang berhubungan langsung dengan pemboleh ubah dan tema. Okey? Jadi begitu juga dengan pemboleh ubah tema tu sendiri. Patutnya saya tak letak benda ni sebab dah nama pun pemboleh ubah tema. Memanglah pemboleh ubah tema tu penting. Saya kena gugurkan pemboleh ubah dan tema tu. Nanti saya betulkan slide ni.
Okey, ini memang bahagian yang penting. Research, literature review, research objektif dan research question. Kat sini memang sangat penting bahawa memang dalam the way kita nak cerita perbincangan kajian lepas, kita memang kena kaitkan dengan pemoleh ubah dan tema-tema yang dalam kajian. Okey, begitu juga dengan secara indirectly, pemoleh ubah ni memberi kesan kepada RD, metodologi dan KK. Jadi dalam RD kita tengok pemoleh ubah you kajian apa? IV, DB you apa contoh? Apa tema dia? Okey, dia memberi kesan kepada pembentukan kita punya research development. Dari segi filosofinya, mungkin dari segi approach, dia sangat berkaitan secara tidak langsung. Begitu juga dengan metodologi, dia ada kaitan tidak langsung. KK, kesan dan kepercayaan ada hubungan secara langsung. Kerana KK dengan GK ni bila you hantar questionnaire ke ataupun hantar soal sidik ke, so apa yang elemen yang ada dalam soal sidik item ni, kesan ni kena tengok apa pemoleh ubah dia. Jadi pemoleh ubah dan kesan kepercayaan ada dalam hubungan secara langsung yang dalam proses-proses untuk mengesahkan. Tapi kalau mentionkan nama-nama analisis apa dia pakai tu memang apa kesan dan kepercayaan tu secara ibu dia tak nampak lah, tapi dari segi interpretasi dan penerangan KK, kesan dan kepercayaan memang berhubungan langsung dengan pemoleh ubah tema. Kemudian analisis. Okey, kerana analisis pun kita go through objektif by objektif dan setiap objektif satu pakai tema ni, pakai pemoleh ubah ni. Okey, pemoleh ubah ni jadi IB, pemoleh ubah ni jadi DB, masuk kat kotak. Jadi bila analisis memang berhubungan langsung dengan pemoleh ubah. So bila kita nak key in dia kaitan dengan pemoleh ubah. Okey, mana kau punya IB? IB tak ada. Uish. Macam mana kalau tak ada IB macam mana nak analisis? Oh, jadi kita kena betulkan pemoleh ubah, kena masukkan elemen IB contohnya. Nak buat mandating, tapi tak ada pemoleh ubah mandating, maksudnya tak boleh nak analisis. Okay, kemudian dapatan, of course dapatan kita akan sebut semua nama pemoleh ubah ni terdapat 5 faktor dalam kajian dan antara 5 faktor ni yang paling tinggi kan kita sebut nama pemoleh ubah tu. Jadi dalam dapatan juga ada kaitan secara langsung. Perbincangan juga bila kita berbincang, kita ada berbincang secara umum dan perbincangan secara khusus. Perbincangan khusus kita akan sebut juga pemoleh ubah dan tema. Begitu juga dekat sumbangan. So sumbangan kita ada berbagi sumbangan kepada theoretical. Jadi kita akan sebut teori itu dalam konteks pemoleh ubah. Jadi sumbangan juga disebut secara hubungan secara langsung. Kemudian bahagian yang terpenting, antara bahagian yang terpenting dalam tesis juga adalah ada tak kita membuat literature review menjawab setiap research objektif dan research question. Jadi literature review tu memang sedikit sebanyak kena tengok balik research background, tengok balik problem statement, kaitkan juga dengan research objektif, research question hypothesis, tengok juga sejauh mana perbincangan tu kaitkan dengan teori dan konsep, melibatkan pemoleh ubah tema. Literature review, research objektif dan research question tu tak perlulah sebab benda yang sama, sebab tema kita yang itu. Kemudian kita punya metodologi, research design pun bergantung pada literature sebab dalam literature tu membincangkan kajian-kajian lepas guna research design apa. Jadi research design pun terlibat secara langsung. So kajian lepas pun membincangkan pakai metod apa. Jadi metod hubungan secara langsung. So kajian lepas telah membincangkan apakah populasi dan sampel. Jadi populasi dengan sampel kita pun berhubungan secara langsung. Kajian lepas akan membincangkan kesahan dan kepercayaan hubungan langsung. Dia kajian lepas bincang analisis, kajian lepas bincang dapatan, perbincangan, sumbangan dan cadangan. Jadi bahagian ni sangat kompleks sebenarnya. Betapa dia semuanya berhubungan secara langsung. Ini bahagian ni yang LR ni menulis literature bagi menjawab research objektif dan research question ataupun menulis literature bagi perbincangan kajian lepas berkaitan dengan literature ni memang bahagian yang sangat penting. Bab 1 ada kaitan, bab 2 ada, bab 3 ada, bab 4 ada, bab 5 pun ada. Sebab tu saya tulis saya tu bahagian ni nombor 1 kan. Bahagian yang paling terpenting dalam literature review. Bukan kata lain tak penting, penting. Tapi paling penting adalah menulis literature review bagi mengumpul maklumat ataupun jawapan bagi setiap research question, research objektif ataupun hipotesis. Itu kajian literature review. Nampak tak dia punya alignment? Sebab tu namanya sekarang alignment thesis. Okey, kita pergi bab metodologi, bab 3. So bab 3 ni ada research developments, dia ada populasi yang saya sebut PO dengan SAR tadi. Okey, ada benda yang baru yang saya selit kat sini. Tadi tak disebut yang bab 1, bab 2 iaitu kumpul data, data collection, kemudian KK lah kesahan dan kepercayaan. Okey, untuk research design, orang yang nak bangunkan research design ni dia kena tahu apa research objektif, apa research question dan juga hipotesis. Okay, research design ni penting nak gunakan teori.
Sebab kita nak tahu sama ada you ni pakai teori untuk testing teori ataupun teori itu terdapatkan meaningful. So kita dalam metodologi nak tahu nak pakai kuantitatif dan kualitatif. Jadi kena tahu juga peranan you menggunakan teori itu what purpose. Jadi teori itu bermain peranan juga dalam keadaan ini. Okey. Dan kemudian juga sama juga macam sebelum saya patah balik research objektif pun penting dalam research design. Dan hipotesis tu pun penting sebab bila you ada hipotesis, bila ada objektif, kita boleh merangka macam mana metodologi untuk menjawab objektif nombor 1, macam mana metodologi nak jawab nombor 2. Jadi research objektif, research question berhubungan langsung juga. So metodologi memang confirm lah. Kita nak buat pemilihan metodologi dan sebagainya, dia sangat align dengan research design. Dia maksudnya kena selari. Apa yang tertulis dan ternyatakan dalam research design, memang kita kena kumpul data, kita kena buat semua proses metodologi itu. Okey. Kemudian dia sebenarnya research design ni juga sebenarnya kalau ikutkan dia sangat penting juga dekat dengan KK yang saya tak letak kat sini. Research design tu saya kena tambah juga dia melibatkan populasi dengan sampling. Research design pun sangat terkesan dengan populasi sampling dan juga terkesan dengan kebolehpercayaan dan kesahan. Jadi nanti saya tambah lagi metodologi, koma, saya kena tambah juga kat situ adalah kita punya populasi dan sampling, dan saya kena tambah juga dengan kebolehpercayaan dan kesahan. Sebab bagi saya populasi dan sampling dan kesahan dengan kebolehpercayaan juga dipengaruhi oleh research design. Okay, research design. Okay, analisis. Of course dalam bila pemilihan method dengan analisis tidak boleh dipisahkan. So bila disebut research design, bila kita nak sebut kita pakai yang tu, so kalau kita pakai kualitatif, kita boleh bayangkan analisis apa nak boleh dalam kualitatif. Kalau nak pakai kuantitatif, analisis apa yang nak gunakan dalam kuantitatif. Okey, jadi ada dekat situ. Okey, research design mungkin secara besarnya dia tidak nampak kepada dapatan, tapi daripada perbincangannya. Apa saja saya rasa kat sini ada kaitan. Saya kena tambah juga dengan dapatan. Sebab tu ada kat atas dapatan. Cuma saya tersilap. Lepas tu tulis dapatan dulu buat perbincangan. Ada dapatan atas tu arti. Minta maaf. Dapatan ada sebab kadang-kadang dapatan kita dapat macam tu dipengaruhi oleh research design. Salah kaedah research design akan mempengaruhi dapatan. Jadi dapatan memang terlibat secara langsung. Begitu juga dengan perbincangan lah. So perbincangan pun kita kena kaitkan dengan apa approach yang kita guna, kena kaitkan kita pakai didaktif ke induktif, perbincangan kita pakai survey. Jadi perbincangan tu memang kena ada research kaitan dengan research design. Begitu juga dengan sumbangan dan cadangan. Okey, kat sini ada cadangan. So metodologi sangat terkesan dengan cadangan. Jadi cadangan ni bermaksud bahawa kita boleh bercadangkan supaya kajian akan lain dia extend lagi research design. Sebab tu saya tambah juga selain daripada sumbangan dari sudut metodologi, sekarang ni sumbangan ke arah sumbangan metodologi. Jadi kita bincang dalam metodologi akan boleh memberi sumbangan dalam konteks metodologi. So dan juga dalam metodologi wajar ada limitasi. So bila ada limitasi kita ada buat cadangan. Alright. Kemudian populasi and sampling sama juga. Untuk menjawab objektif ni kena pakai kuanti paling tidak kena jumlah sampel 100. Jadi populasi kajian ni dia kalangan siapa unit analisis. Jadi populasi dan sampel sangat berkait dengan research objektif dan juga research question dan hipotesis. Okey, begitu juga literature review untuk menjawab research objektif dan research question. Okey, kemudian research design. Research design pun penting sebab dalam research design itu sendiri akan menentukan bahawa apakah populasi dan sampel yang kita akan gunakan. Okey, metodologi memang jelas kalau dalam metodologi kalau tak cerita populasi and sampling tak ada kaitan dengan metodologi tak betul lah. Jadi ada kaitan dengan metodologi sendiri. So KNK kesahan dan kebolehpercayaan. Jadi kesahan dan kebolehpercayaan itu sendiri dalam membuat validity and reliability itu sendiri memang kita akan gunakan Okey, kalau saya sebut kat sini, kalau saya sebut metodologi tu kan, kalau takut you confuse kan apa tu, bukankah research design, metodologi, populasi and sampling dengan kesan dan kebolehpercayaan? Konsep saya senang je. Selain daripada research design, populasi and sampling dan kesan kebolehpercayaan, dia duduk dekat metodologi. Tu maksud saya kenapa saya letakkan metodologi. Sebab kan dalam metodologi kan banyak bidang macam-macam you all guna. Jadi selain daripada research design, populasi and sampling dan kesan dan kebolehpercayaan, itu bermaksud metodologi. Okay. Kemudian populasi dengan sampling berkaitan dengan analisis. Sebab ada analisis ni memerlukan minimum dan maksimum jumlah sampel.
Analisis ni bergantung pada bilangan sampel juga. Jadi analisis berkaitan secara langsung. Okey, dapatan. Bilangan sampel dan populasi memberi kesan kepada dapatan. Statistik yang sikit akan memberi efek kepada dapatan. Guna sampel yang besar akan memberi kesan kepada dapatan. Okey, perbincangan. Kita akan sebut siapa populasi kita. Kita akan sebut dalam perbincangan. Begitu juga dengan sumbangan. Kita akan kaitkan sumbangan metodologi berkaitan dengan sampel dan begitu dengan cadangan. So cadangan kita nak tambahkan lagi populasi ke, nak tambahkan unit analisis, so ada dekat cadangan. Jadi populasi pun antara bahagian penting. Okey, sebab tu bahagian dekat metodologi ni dekat Viva dia lama sikit. Populasi dengan sampel kadang setengah jam. Research design pun setengah jam. Banyak orang sangkut dekat Viva. Contohnya ataupun proposal defense, banyak orang lama dekat bahagian sini. Okey. Okay, kita kumpul data atau data collection. Jadi bila nak kumpul data, kita akan tengok nombor satu adalah research objektif. Kita punya objektif. Sebab tu kadang-kadang bila you hantar soal sidik untuk disahkan, benda yang saya geram sekarang, saya tak ada panduan. Bagi soal sidik je. Mana you punya research objektif? Tak ada. Macam mana saya nak validate question ni? Dia nak buat research apa? So dia akan mempengaruhi cara saya evaluate. Saya nak kena tahu you punya research objektif, research question. Kalau questionnaire sah-sah ada hipotesis. Letaklah hipotesis tu. Lepas tu lukislah gambar kerangka konseptual ke kerangka kajian, bagi sekali. Oh, kita nampak, tengok objektif kajian, ada tajuk, ada objektif kajian, ada kerangka kajian. Oh lah saya sedap sikit nak validate questionnaire ni. Jadi bagi je questionnaire tu. Kalau saya nak check bahasa boleh lah. Saya nak check kesesuaian soalan ini merujuk kepada objektif, tak sesuai. Kalau tanya saya, ringkaskan semua dengan ada problem statement, dengan ada objektif, dengan ada kerangka, semua mempermudahkan. Jadi kumpul data memang ada kaitan sangat-sangat dengan objektif dan research question. Kumpul data ni, kenapa kumpul data ni? Sebab saya nak jawab objektif saya nombor satu tu. Okey. Okay, literature review. Tanpa ada perbincangan dalam literature review, research objektif dan research question, saya ulang balik sama dengan atas. Tanpa ada perbincangan literature review terhadap research objektif dan research question, kita tidak dapat memilih research design. Kita tak tahu nak pilih populasi sampel mana. Kita tak boleh tahu data apa yang kita nak kumpul. Jadi penting peranan dalam literature review, especially dekat perbincangan literature review, menjawab setiap objektif dan research question. Di situlah rahsianya. Di situlah menemukan research design apa yang patut kita guna. Di situlah kita dapat tahu populasi sampling apa yang kita nak guna. Kat situ jugalah kita tahu apa data yang kita boleh kumpul. Kenapa? Bahagian itu telah membincangkan kisah-kisah ataupun kajian-kajian lepas yang mirip dengan kajian kita. Jadi apa research design ni guna, apa populasi yang dia guna, apa data, kumpul data, apa kesan boleh percaya ni guna. Jadi dia sebagai orang yang mendahului kita, orang senior telah melalui proses dia terlebih dahulu pada kita. Jadi apa yang dia telah lalui itu kemungkinan besar itu juga yang kita akan gunakan dalam kajian kita. Sebab tu literature review tu ada dekat semua komponen dalam metodologi. Okey, kemudian kesahan dan kebolehpercayaan sangat kesan dengan research objektif. Nak buat kesan dan kebolehpercayaan kena tengok objektif. Kau buat kesan ni untuk objektif yang mana satu, nombor yang mana. Bila sebut objektif dia kaitan terus dengan research question dan hipotesis. Jadi dia serangkai ni. Okey, macam mana nak buat kesan apa? Nak buat kesan bersemuka ke kesan tu? Kenapa nak buat? So ada perbincangan dalam literature review. Kita tengok kajian lain yang objektif sama dengan kita menggunakan kesan begini. Jadi kita akan gunakan kesan kebolehpercayaan berdasarkan maklumat. Jadi literature review itu bekalkan maklumat. Okey, tanpa ada maklumat ni kita tak tahu nak pakai kesan dan kebolehpercayaan apa. Okey, kemudian research design. Okey, research design memang ada kaitan dengan kesan dan kebolehpercayaan. So kita boleh membentuk sejauh mana rigorousnya kita punya research design. Kalau kita dah tahu ataupun kita nak plan apakah kesan dan kebolehpercayaan yang kita gunakan. Begitu juga metodologi memang bab 3. Sebab tu keempat-empat bahagian ni metodologi memang sangat-sangat memang berkaitan dengan kebolehpercayaan dan kesahan. Mana ada kajian-kajian metod yang tak buat kesan dan kebolehpercayaan. Kemudian populasi and sampling, sebab penting kesahan dan analiti, dia akan terkesan daripada jumlah sampel. Jadi sebab tu dia populasi and sampling yang sangat penting. Okey, kemudian analisis, of course, kesahan dan dengan kebolehpercayaan ada menggunakan analisis. Contoh kalau gunakan kesahan kita ada buat factor analisis. Okey, kita ada buat ujian normality.
Kita ada juga buat ujian reliability kebolehpercayaan gunakan Chromebase Alpha. Jadi analisis memang sangat berkaitan. So dapatan dipengaruhi oleh KK. Betul? Dapatan yang kita dapat ni okey ke tak okey sangat terkesan daripada apa yang kita buat dekat kesahan dan kebolehpercayaan. Perbincangan, jangan lupa bincang balik validity dalam bahagian perbincangan. Jangan bincang dapatan saja. Of course kesahan dan kebolehpercayaan akan memberi kesan kepada sumbangan dari segi metodologi. Kan kita ada cerita metodologi, theoretical metodologi. Sekarang ni bab 3 aspek sumbangan metodologi dan juga cadangan. Mungkin kesahan kita tadi ada limitation. Maksudnya kita gunakan beberapa saja kaedah kesahan. Jadi kita boleh gunakan lagi cadangan untuk kajian akan datang. Apakah cadangan-cadangan kesahan dan kebolehpercayaan untuk researcher lain pula untuk gunakan. Okey, kita masuk bab analisis. Okey, bab analisis secara ringkas. Biasanya bab analisis kita akan susun menjawab analisis kajian merujuk pada objektif atau research question ataupun hipotesis. Itu saja. Jadi sebab tu saya tulis ni ada satu je. Analisis dapatan sangat penting bagi dekat research objektif, research question, hipotesis sebab kita akan susun outline dalam bab analisis dan dapatan ikut susunan research objektif atau research question dan hipotesis. Jadi pentinglah. Sebab tu saya ada letak balik research objektif, research question. Kadang-kadang dia pakai research objektif. Jadi kena beritahu ada kaitan dengan research question dengan hipotesis. Yang kedua adalah berkaitan dengan research design. Apa saja yang kita analisis tadi kita ikut step yang ada dekat research design. Research design dah beritahu apa yang kita patut buat dan analisis akan ikut seperti mana maklumat yang dibekalkan oleh research design. Okey, metodologi betul. Apa saja kita analisis ada berkaitan metodologi yang ada juga assumption dia. Jadi kita kena follow assumption. Macam saya jelaskan tadi, metodologi adalah perkara-perkara lain selain daripada research design, selain daripada populasi and sampling dan selain daripada kesahan dan kebolehpercayaan. Lain-lain itu semua duduk dalam kumpulan metodologi. Okey, kesahan dan kebolehpercayaan memang ada kaitan dengan kita punya analisis dan dapatan. Dia dapat memberi kesan sejauh mana kenapa analisis jadi macam ni. Kenapa jadi macam dapatan? Kan kajian nak beritahu bahawa analisis ni kena pakai cut off 0.6. Kita nak pakai lain pula 0.5. Kita dah kata cadangan kajian lepas dan cadangkan kena pakai sampel 200. You pakai sampel 180. You cari justifikasi lain kata boleh je pakai 180. Kesan dia tetap akan beri pada analisis dan dapatan. Jadi kesan dan kebolehpercayaan tu akan mempengaruhi. Kita dah buat ujian pilot supaya kita bersedia. Jadi buat ujian pilot tu sangat penting untuk pastikan kebolehpercayaan sebelum kita pergi buat kajian yang sebenar. Okey? Of course dapatan. Dapatan memang terkesan daripada analisis. Tanpa analisis mana ada dapat dapatan? Kan? Macam mana nak buat perbincangan? Maksudnya dapatan dan perbincangan sangat-sangat bergantungkan kepada analisis. Tanpa analisis tak ada dapatan. Tanpa ada dapatan tak ada perbincangan. Kemudian analisis yang kita dapat, hasil analisis yang kita dapat, dia dapat beri sumbangan. Sumbangan ke apa kat sini? Dia boleh beri sumbangan teoretikal dan sumbangan metodologi juga. Tapi kat sini biasanya kita kategorikan analisis itu dekat sumbangan metodologi, dapatan tu sumbangan dekat practical, empirical. Empirical kan theoretical, analisis kepada metodologi, dapatan kepada empirical. Maksudnya dapatan kepada finding. Dapatan sendirilah, dapatan untuk dapatan ataupun nama saintifik dia empirical. Okey, jadi ini sumbangan analisis dan dapatan dapat memberi sumbangan, ada kaitan alignment dengan research objektif, research question dan hipotesis. So ini memang dia kalau nak susun dalam kita punya analisis dapatan memang kena ikut susunan yang ini. Kemudian memang apa yang ternyata dan tertulis dan dinyatakan dalam research design, itulah yang kita akan analisis ikut step dia. Sama juga dengan metodologi, kesahan dan kebolehpercayaan. Dia sangat penting dengan apa yang kita dapat analisis kajian ini. Dan juga dia akhirnya nanti beri sumbangan metodologi kepada analisis dan sumbangan empirikal kepada dapatan. Okey, kita pergi masukkan bab perbincangan. Ini bab perbincangan. Tadi analisis dan dapatan. Sekarang ni bab perbincangan. Okey, bab perbincangan sama macam tadi. Hampir sama dengan analisis dan dapatan. Bab perbincangan dia juga merujuk objektif, research question dan hipotesis. Tapi dia jauh sikit. Kalau tadi dia cuma dekat research objektif tapi perbincangan lebih luas. Daripada problem statement, saya kena tambah sikit. Bukan problem statement ni, research background pun kena ada. Jadi masa nak buat perbincangan, research background pun kena ada, problem statement pun kena ada, research objektif kena kaitkan, research question, hipotesis, research design, populasi and sampling, metodologi, kesahan kebolehpercayaan, analisis, dapatan,
sumbangan dan cadangan semua kena bincang. Cuma sumbangan dan cadangan tu sebab garis merah, maksudnya dia bagi hint. Nanti kalau dah semua cerita kat perbincangan, nak cerita apa dekat kesimpulan. Jadi dekat perbincangan bagi hint apa bentuk sumbangan dan cadangan yang kita boleh bagi. Tapi dalam bentuk secara indirect lah. Dia tidak tunjukkan secara direct. Macam ni saya patut tulis. So slide nanti saya betulkan. Kalau saya buat line merah tu maksudnya dia nak beritahu kesan ke depan. Kesan ke depan. Kita tak boleh bincang lagi sumbangan dan cadangan sebab dalam bab 5 yang akan cerita sumbangan cadangan. Tapi nak beritahu perbincangan ada kaitan dengan sumbangan dan cadangan secara direct ataupun indirectly. Nanti saya kena buat garisan lah supaya saya legend kan. Nanti you tahu kalau garisan warna merah maksudnya benda ke depan. Tapi nanti kalau saya ada buat lain, contohnya nak beritahu bahawa jenis tulisan ke, kalau jenis tulisan tu akan mempengaruhi bahawa okey, kalau jenis tulisan macam ni merujuk kepada direct, yang ni indirectly. Nanti saya buat legend lah untuk mengemaskan slide ni. Okey? But first time keluarkan slide ni bila buat presentation ni, you jadi pilot lah. Jadi saya nampak kekurangan yang ada kat slide ni, saya tambah baik. Penting perbincangan. Maksudnya janganlah bincang dapatan je. Biasa kita bincang dapatan. Kita kena bincang juga dengan research background. Kita cuit-cuit apa isu-isu dekat research background tadi, kita buat perbincangan balik. Cuit-cuit dekat problem statement. Of course lah research objective, research question, hypothesis yang memang kita kena tulis perbincangan ikut orang. So research design, buka balik research design, keluarkan satu, nak cerita sampling ke, cerita populasi, cerita metodologi, cerita kesahan dan kebolehpercayaan. Dalam analisis memanglah kena buat perbincangan, takkan tak buat perbincangan dengan analisis, buat perbincangan dengan dapatan. Jadi kita secara indirectly akan memberi gambaran pada sumbangan dan cadangan juga. Okey. Kemudian bab kesimpulan. Bab kesimpulan yang terakhir, bagaimana bab kesimpulan ni ada 3 bahagian. Perkara penting dalam kesimpulan, rumusan. Satu, rumusan maksudnya rumusan kajian. Kesemua maksudnya rumusan. Kemudian kita ada sumbangan kepada yang saya sebutkan tadi, sumbangan dalam bentuk teoretikal, sumbangan dari segi metodologikal, sumbangan praktikal, sumbangan empirikal dan sumbangan praktikal. Nanti MEP tadi, lepas tu limitasi. Limitasi maksudnya maksudnya research wajib ada limitasi. Sebab tu limitasi di cross balik dekat bab 1 tadi. Limitasi kajian. Kita panggil limitasi kajian kan dari bab 1 kan. Dia kena cross balik sebab dekat bab 5 pun ada limitasi dia. Jadi kita akan bincang 3 perkara ni. Okey, untuk rumusan, saya advise buat jadual dan visual. Letaklah gambar rajah ke, buat infografik. Sekarang ni style orang buat infografik. Ringkasan kajian dia letak dalam bentuk infografik. Okey, kena ada ringkasan secara jelas, tepat. Dia kena jelas. Ringkas. Dia kena jelas dan ringkas. Tak nak banyak sebab dah nak rumusan. Sebab tu kena buat jadual dan visual. Kena masukkan problem statement. Kena masukkan research objective, research question, hypothesis, teori, konsep, metodologi, analisis, perbincangan, dapatan. Tak susun sebenarnya. Patutnya analisis dulu, dapatan dan perbincangan. Nanti saya susun balik. Jadi dalam kes ni, summary kan dalam bentuk table atau visual. Itu namanya kesimpulan. Jangan buat salin tulis balik. Tulis balik dah macam bab perbincangan. Jadi bab kesimpulan ni bab yang nak beritahu rumusan, ringkasan kajian. Bukan ringkasan dapatan kajian, ringkasan kajian. Apa bab 1, apa bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Jadi kita conclude sini. Kan? Jadi bab 5 tak termasuklah, just tunjukkan dapatan. Okey. Alright, kemudian sumbangan. Okey, sumbangan yang kedua. Sumbangan kan mesti ada contribution. Dulu orang cukup takut kat Viva benda ni. Jadi ni penentu orang dapat lulus ke tak lulus. Orang dapat major ke minor. Soalan last, soalan penutup. Okey, last kajian. Apakah contribution kajian ini? Dia nak bagi kita buka. Dia tak bagi contribution kepada akademik. Tak cakap diam je. Contribution kepada kajian ini. Apa dia? So kita nak cakap biasanya kalau zaman-zaman dulu disebut implikasi. Implikasi teori, implikasi praktikal. Macam kita cover tadi dalam slide. 2 je, implikasi teori dan implikasi praktikal. Tetapi yang selepas kita bincang macam kepentingan kajian tu ada theoretical, method, empirical dengan praktikal. Itulah sumbangan yang kita bincang. Yang pertama sumbangan teoretikal. Sumbangan teoretikal menuju pada sumbangan pengetahuan, sumbangan daripada literature review. Jadi itu semua masuk teoretikal. Jadi teoretikal tu dia ada research background, problem statement, research question, hypothesis, kepentingan kajian. Ini penting. Dia betul-betul sekarang ni lanjutan daripada kepentingan kajian tadi yang dekat bab 1
betul-betul kena tulis kat sumbangan. Pastikan kepentingan kajian dengan sumbangan ni selari. Apa yang nyatakan jangkaan dapatan, jangkaan signifikan kajian tu selari dekat bahagian sumbangan kajian. Okey, teori konsep. Kajian-kajian lepas dalam literature review, research objective dan research question. So kat situ nak beritahu bahawa kelompongan yang ada dalam literature review tu telah disumbang dalam kajian ini. Jadi daripada research background sampailah literature review membincangkan kajian lepas itu mewujudkan sumbangan teoretikal. Okey, research design, metodologi, saya kena extend lagi ni. Kalau kata sebut sumbangan kena sebut semualah. Research design, metodologi, populasi and sampling, kesahan dan kepercayaan itu semua dapat memberi sumbangan dalam konteks metodologi, termasuk analisis itu sendiri pun sumbangan metodologi. Okey, lepas tu sumbangan empirical iaitu dapatan. Dapatan itu adalah sumbangan empirical termasuk dengan perbincangan. Jadi dapatan dan perbincangan itu masuk dalam empirical. Kemudian cadangan. Cadangan ni lebih kepada bentuk praktikal lah. Jadi sumbangan ni dalam bentuk cadangan. Cadangan sekejap lagi. Bawah tadi tapi saya gariskan warna merah sebab nak beritahu ini cadangan ada kaitan. Cadangan ada kaitan dengan sumbangan. Jadi saya letak garisan merah kat situ. Jadi supaya nampak kita baru sumbangan belum ada cadangan lagi. Tapi ada kaitan dengan cadangan sebab cadangan itu sendiri akan dipengaruhi oleh sumbangan kajian. Okey. Last sekali limitasi dan cadangan. Seperti mana yang telah diperjelaskan dalam bab 1 kita ada limitasi. Jadi apa yang tertulis kat limitasi ni kena align. Okey. Jadi bila buat limitasi kita kena tengok balik kita punya apa research objektif. Jangan buat limitasi tak ada kaitan dengan kajian. Nak pastikan bahawa kita kena fokus research objektif, research question atau hipotesis. Okey, skop dan limitasi tuntutan kita dekat bab 1 tadi. Memang saya kata bab 5 tadi skop dengan limitasi ada kaitan dengan bab kesimpulan tadi dekat bahagian limitasi dan cadangan. Okey. Kemudian limitasi juga dengan teori. Sebab tu kalau ingat tak STM, skop, theoretical dengan metodologi. Jadi limitasi dari segi aspek teori, itulah teori dan konsep tadi tu. Itu kesan-kesan limitasi kita daripada teori dan konsep. Saya kena tambah juga dengan sebab dalam perbincangan literature review pada research objektif dan research question juga selari dengan limitasi dalam theoretical. Jadi saya kena tambah juga literature review bagi menjawab objektif dari research question kena masukkan juga dari segi limitasi theoretical. Okey, kemudian research design, populasi and sampling, metodologi dengan kesan dan kepercayaan. Kena masuk juga kesan dan kepercayaan itu adalah limitasi dalam metodologi termasuk dengan analisis. Tertinggal je analisis tu. So analisis tu juga limitasi dari sudut metodologi. Jadi ada juga yang benda-benda lain yang saya rasa saya tak perlu masukkan sebenarnya, saya kena keluarkan. Saya rasa limitasi ni saya kena betulkan. Cadangan untuk dapatan, perbincangan dan rumusan tu bagi saya kena keluarkan lah. Bagi senang faham supaya kita limitasi ni merujuk pada theoretical dengan metodological. Tapi saya fikir balik dapatan pun mungkin ada logik dia. Sebab apa yang kita dapat dapatan tu boleh dapat dapatan lain kalau buat research. Jadi bila buat dapatan tu sedikit sebanyak dari kaitan dengan perbincangan dengan rumusan. Cuma saya kena buat macam simbolik sikit lah. Nanti macam mana nak buat limitasi dapatan. Kalau limitasi dapatan research tak siap lah. Jadi itu saya takut. Jadi saya tengok nanti saya fikir-fikir balik nak memudahkan you all. Sama ada saya nak masukkan dapatan perbincangan dengan rumusan atau tak, atau saya keluarkan. Takut you all confused sebab dalam template kita pun bila kita limitasi saya cuma masuk theoretical dengan metodologi. Sebab kalau kita dapatan, macam kata limitasi dapatan maksudnya dapatan kita jadi tak lengkap pula. Jadi kita keluarkanlah. Better saya dapatan perbincangan dan rumusan tu saya keluarkan. Jadi penting tau yang saya nak share ni supaya saya sendiri pun reflectkan diri saya nak tambah baik slide ni. Jadi kalau you all tanya nanti kan saya betul-betulkan balik mana yang saya boleh tambah baik dan juga supaya slide ni nanti saya akan bagi kat you all yang terakhir supaya slide yang sempurna ketika ini berdasarkan pengetahuan kita bersama. Okey, ini idea asal. Sebenarnya apa yang kita bincang tadi inilah idea asalnya. Kalau dekat Kaizen tu ni zaman-zaman saya kepala botak ni. Saya kalau ikutkan saya tak pernah rambut panjang, last saya rambut panjang, last saya bertunang kot. Bertunang kahwin tu pun tak panjang. Jadi lepas tu botak berbelas tahun botak kan, anak saya pun dah umur 12 tahun, maksudnya saya botak 12 tahun lah. So bila pandemik ni rambut baru first time panjang balik. Okey. Jadi inilah yang kita bincangkan tadi, alignment dia macam ni. Nampak tak kita bincang ni macam ni.
Jadi kalau dekat sini dia tak nampak bab 1 sebab saya punya pemikiran itu bab 1 dah set dalam minda. Jadi kita susun bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Nampak tu saya lukis gambar rajah semua tu. So ni yang berlaku dekat cohort yang saya kata kadang-kadang hari yang terakhir tu sesi petang saya melukis whiteboard ni. Tapi kita lukis sama-sama. Ingat balik tak bab 2? You pun respon. Bukan kita kena bincang benda ni ke? Kita lukis balik. Jadi kita rangkakan semua ni sampai yang bab habis. Betul lukisan tak boleh sama. Kalau saya lukis balik kat whiteboard jadi lain ni. Yang ni lama. Okey, yang ni saya ringkas, saya shortkan kecilkan sikit. Ini dekat UKM. Saya ringkaskan, ini mungkin panjang, ini kat UKM. Saya nak tunjukkan gambar rajah jadi lain. Jadi pusingan idea dia lah. Konsep yang kita lukis atas tulis bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Jadi apa yang kita bincang dalam gambar rajah ni dengan ni tadi, saya visualkan dalam bentuk ni tadi. Cuma nanti tadi saya nampak ada kekurangan, saya nak betulkan balik slide. Okey, tapi saya nak baiki lagi supaya nampak lebih jelas, supaya lebih faham kenapa color macam ni, kenapa saya garis, kenapa. Jadi ada yang tertinggal missing tadi saya nak betulkan. Okey? Ini tujuan dia. Alright. Ni masa untuk Q&A lah. Saya buka soalan untuk kita kena faham. Semoga dipermudahkan Masina. Suami dia apa? Accident ni. Okey, semoga dipermudahkan. Okey, alright. Ya saya. Okey, saya nak tanya. Okey, macam ni. Saya ada 3 objektif kan? Okey, objektif 1, objektif 2 dan objektif 3 tu saya pecahkan chapter analisis dan dapatan tu kepada 3 chapter yang berbeza lah. Objektif 1, satu chapter. Objektif 2, chapter yang lain. Objektif 3 kepada chapter yang lain. Okey, macam mana kita nak bawa objektif tu kepada tajuk chapter tu? Kalau tanya sekarang ni, you lagi senang. You alignment antara chapter je. Chapter 2 alignment sebab you kata tadi satu objektif satu chapter kan? Dalam chapter tu lah ada LR, ada method, ada analisis, discussion kan? Semua dalam tu kan? Ya. Bukan. Untuk findings saja, result and finding saja, dapatan saja. Kesimpulan tak ada? Kesimpulan ada bab khas. Kesimpulan sekali lah. Kesimpulan sekali. Jadi kalau tanya saya sebenarnya, you punya alignment antara bab demi bab. Kalau alignment bab 2, alignment dalam bab 2 je. Maksudnya alignment dalam bab. Okey. Sama macam ni, sama saya, macam dia. Okey. Macam tajuk dia tu kan, kita boleh ambil objektif tu. Macam contohlah, to analyze bla bla bla. Okey, so tajuk dia tu kita ambil analysis of macam tu. Boleh lah. Cuma nak bagi nanti tajuk kepada chapter. Starting point buat macam tu lah. Ambil tajuk berdasarkan objektif. Boleh, tak ada masalah. Saya buat artikel jurnal pun ambil kopi objektif kajian saya jadi tajuk artikel jurnal. Kalau saya buat lah. Kalau katakan saya ambil objektif 1 nak jadikan artikel jurnal, tadi tajuk jurnal saya adalah tajuk objektif. Tetapi tapi dia akan berlaku juga lepas nanti bila you nak submit, nanti bila bincang dengan supervisor, nanti supervisor kata tak payahlah letak tu ni, letak analyze je. Macam tu lah jadi nanti. Jadi dia ada make up sikit tajuk dia lah. Tak ada masalah lah kita bawa balik objektif jadi tajuk. Tak ada masalah. Tak ada. Okay. Cuma time to time nanti bila you present, bila you viva nanti dia orang cadangkan lah, ringkaskan tajuk ke. Tu tak apalah. Benda-benda yang saya rasa benda tu akan kekal berlaku. You buat makeup tajuk cantik macam orang ubah juga. Itu proses bagi saya dia proses normal, bukan minor. Kita panggil proses normal. Bab-bab penentuan tajuk bab yang sesuai tu tak ada masalah. Macam kawan-kawan saya pun yang belajar kat UK memang dia punya chapter adalah chapter pada nama objektif. Tak ada masalah. Okay, thank you Doktor. Sama. Okay, sahabat-sahabat lain okey tak? Kita tanpa sedar dah habis lah kita bab 5 ni. Jadi alignment tu nanti kalau lepas kita kat video ni nanti saya nak betulkan slide-slide tu. Rasa macam gatal je nak betulkan slide tu. Nanti saya betulkan, nanti saya bagi. Jadi tu perkongsian pertama lah. Kenapa yang saya asingkan video ni sebab purpose ni lah. Supaya kena faham nanti dengar-dengar balik alignment ni macam mana. Nanti tengok balik slide yang baru nanti you mash-mashkan balik. Ni lah ni biasa saya buat, ni closing lah. Closing dalam apa-apa kelas sekolah tulis tesis saya kena buat benda ni lah. Jadi dia orang berebut nak bergambar dengan gambar lukisan ni lah. Menarik kalau tanya saya memang saya tulis padam balik
lukis balik kan. Memang you tengok gambar ni macam tak ada apa-apa. Apalah lukisan ni, lukis-lukis garisan. Tapi kalau gambar ini dilukis dalam keadaan you melihat saya melukis dan saya menerangkan dengan saya meletakkan kenapa anak panah tu tembak ke sana, kenapa dia gini. Benda tu live, benda tu live. Jadi benda tu live tu dia akan nampak. Mungkin nanti next time nanti kalau ada rezeki nanti saya tak pernah rakam kelas saya belajar daripada dulu sampai saya start mengajar 2011 sampai telah 2020 ni saya tak pernah rakam pun saya mengajar sehinggalah pandemik ni. Baru saya start merakam. Jadi maksudnya apa yang saya lukis whiteboard selama ni cuma ada hanya kenangan gambar saja, tidak pernah ada video pun sebelum ni. Okey, ada soalan lain nak tanya yang berkaitan dengan kita ni? Kita punya alignment thesis ni. Okey ke? Penting tak? Saya rasa penting sebab you akan jadikan, kenapa alignment thesis ni saya akan buat lepas ni in future bahawa saya akan convert apa yang saya dalam slide ni menjadi checklist. Jadi bila you dah siap satu bahagian, contohnya you dah siap satu bahagian tadi, mana-mana bahagian lah, katalah you dah siap dekat literature review yang menjawab research objective dan research question, saya akan buat checklist. Okey, dalam penulisan literature review bagi menjawab setiap objektif dan research question ni, yang ni dah ada, yang ni dah buat, yang ni dah buat. Jadi saya akan buat macam guideline ataupun nama dia paling tepat checklist lah, senarai semak, supaya pastikan apa saja section you dah buat, you dah ada senarai semak. Setiap section ada senarai semak. Contoh tadilah, banyak tu. Kalau ikutkan kita buat piramid tadi kan, kalau kata piramid tu 1/4, kalau 4 kali 6, 24. Jadi 24 section yang kita kena tengok senarai semak tadi tu. Okay, saya buka soalan kawan-kawan. Bahagian ni antara bahagian yang closing yang terpenting lah, supaya kita nak tahu sama ada setiap apa yang kita dah tulis tu cukup ke tak cukup, lengkap ke tak lengkap. Maksudnya dah terang semua ke? Sebab itu biasa yang kita hadapi masa ke semasa. Bila kita tulis satu bahagian, you all pun tanya saya tu, research background saya tak tahulah betul ke tidak, tak cukup ke tak tahulah. Jadi you all memang, bukan kata you all, kita orang pun sama. Macam lecturer-lecturer pun nak minta grant pun kita akan tanyakan. Tapi kita cakap dalam bahasa yang lembut lah, bahawa ada lagi ruang-ruang yang you boleh bincang dalam research background. So boleh masukkan yang ni, boleh masukkan yang ni. So sebenarnya kalau saya dapat bangunkan checklist tu bukan hanya untuk you all tapi untuk lecturer-lecturer juga. Sebab tu kadang-kadang kursus saya ni sebenarnya saya minta maaf ni, dah ujung-ujung ni baru saya cakap kan. Dalam kelas kita, kelas kohort-kohort sebelum ni, ada juga disertai oleh pensyarah-pensyarah. Ada pensyarah-pensyarah Profesor Madya, ada pensyarah-pensyarah doktor. Dah hujung kelas baru tahu. Dalam join group kita ni ada doktor, ada Profesor Madya. So dia join kelas saya untuk dia nak supervise dia, student dia senang nanti. Student master dia, student degree dia, student PhD dia. Jadi kadang-kadang saya mengajar, cuma saya mengajar saya dah tolak tepi dia orang. Dia Profesor Madya ke, dalam kelas ni dia anggap student. Jadi saya ajar macam biasa je. Tak adalah panggil dia doktor ke Profesor Madya. Saya tak nak cakap awal-awal kelas, takut nanti orang terasa pula dalam kelas kita ada Profesor Madya, ada doktor. Dalam kelas ni sebutlah. Tapi tak ada apa, sama je. Kalau dia tak sporting, dia tak join. Dia semua jenis-jenis, dia macam geng-geng saya jugalah. Yang tidak menggunakan title doktor dan Profesor Madya. Kita anggap kita sama je nak belajar. Walaupun dah ada doktor, dah ada Profesor Madya, ada juga ilmu-ilmu yang masih kita tak kuasai. Dan kita pun kena sedar bahawa dunia akademik ni laju sangat. Kadang-kadang kita tertinggal jauh. Ada pelajar PhD sekarang, bila dia proposal defense pun kita dah sedar, jauh aku ketinggalan dengan dia. Bahawa knowledge dia dah jauh ke depan. Jadi tak payah malu untuk mengaji lah. Saya pun sebenarnya dapat belajar. Saya ni konsep saya suka mengajar tau. Saya yang sini buat tekanan. Saya sini cakap, okey tak apa, nanti kelas last nanti saya nak buat macam alignment thesis. Saya dah sebut benda tu. Jadi bila dah sebut benda tu, kalau saya tak buat slide, rasa macam alamak aku berhutang lah dengan student aku. Jadi saya push myself. Macam ada satu kelas mengaji WhatsApp tu, saya nak mengaji, maksudnya nak buat ayat demi ayat, perenggan demi perenggan. So saya kata dengan dia, kita akan buat berapa series. Lama tu kan. Sekarang ni baru sampai series ke-22, maksudnya banyak lagi. Dia drive myself lah untuk push, untuk bahawa saya kena siapkan juga modul tu supaya saya dapat lengkapkan penulisan ayat demi ayat, perenggan demi perenggan untuk setiap bab. Sekarang ni CD22 masih lagi 42. Siri ke however. Sekarang ni membuat ayat untuk walau bagaimanapun, itu pun 4 siri untuk cover walau bagaimanapun. Jadi kita akan cover banyaklah sampai ke bab 5 punya series.
Okey, ada soalan? Dah semua dah pukul 1 dah kan? Dah pukul 1 dah satu suku dah nak solat Jumaat dan sebagainya. Okey, kalau tak ada soalan kat bahagian chatting saja check. Okey, tak ada apa soalan. Okey, kita rehat dulu untuk solat dan makan. So kita akan jumpa petang ni dalam jam 2.30. Sebab sekarang ni pun dah satu suku, kita akan jumpa 2.30 untuk buat sesi pembentangan. Kita tengok dulu ada orang nak bentang ke tak ada. Kalau tak ada orang bentang, tak adalah petang ni. Sebab rata-rata yang PM saya semua nak minggu depan. Dia nak bersedia untuk minggu depan. Jadi kalau tak ada orang nak bentang, kalau ada seorang pun kita jalan. Jadi saya dah buka slot petang ni untuk buat perbentangan. Jadi siapa-siapa nak bentang boleh bentang karang. Nanti lepas saya base ni kan, saya listkan siapa nak bentang pukul 2.30, nak bentang pukul dia. Kalau boleh biar berturutan lah. Lepas 2.30 ada orang sambung pukul 3. Jangan pula saya nak bentang pukul 4. Jadi kita kena susun time yang sekali jalan. Tak adalah kita menunggu orang yang tak ada. Okey, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf kekurangan persembahan untuk slide ni sebab saya nampak tadi ada silap sana sini. Itu sebab pengalaman saya untuk cover slide ni. Jadi saya betulkan ni, waktu ni kan sambil-sambil saya makan kan saya betulkan slide. Video ni pun nanti saya bagi supaya untuk generasi akan datang, untuk ke depan nanti dia lebih mudah untuk faham slide ni lah. Terima kasihlah you menjadi kumpulan pilot untuk saya siapkan tesis alignment ni. Terima kasih banyak-banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Okey, tak apa, saya stop video ni. Kita sambung kat WhatsApp lah kalau ada apa-apa soalan nak tanya lagi. Okey, terima kasih semua. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Sama-sama.